Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Farah Farhana binti Abdul Majid, wakil daripada kumpulan 9 akan membentangkan kerja kumpulan kami iaitu kejatuhan Baghdad di tangan tentera Mongol. Baiklah, kita teruskan kepada pengenalan kota Baghdad. Sebelum kedatangan Islam, Baghdad adalah sebuah desa nelayan yang sunyi dan tenang. Kehadiran Islam membawa cahaya baru kepada kawasan tersebut dan berkembang menjadi sebuah ibu negara kerajaan Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masihi. Kejayaan cucu Nabi iaitu Khalifah Harun Ar-Rashid telah mengangkat taraf kota tersebut kepada pusat sains yang berjaya menarik pelbagai ilmuwan seperti saintis, ulama agama, penyair dan ahli seni untuk datang ke Baghdad. Dalam tempoh tentang 400 tahun sejak kurun ke-8, para ilmuwan, penyelidik dan penulis telah berjaya mengeluarkan banyak manuskrip dan buku saintifik. Antara buku yang ditulis adalah mengenai teknologi penghasilan kertas yang diperoleh dari kerajaan Cina melalui perang talas sungai. Teknologi ini membolehkan masyarakat Baghdad lebih pandai membaca, menulis dan menjadi lebih berpengetahuan. Baiklah, seterusnya, siapakah orang Mongol? Mongol terdiri daripada suku yang tinggal secara nomad iaitu berpindah randah di seluruh Asia Utara dan Asia Tengah. Mereka sangat bergantung kepada kuda sebagai kenderaan utama. Dari segi kepercayaan pula, mereka mengamalkan animisme politeistik iaitu mempercayai alam semula jadi pada asalnya begitu. Berdasarkan sejarah, suku Mongol selalu berperang dengan tetangga mereka. Contohnya, matlamat utama Hulagu adalah untuk memantapkan lagi genggaman terhadap rantau Parsi. Antara langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan membunuh kesemua ahli kumpulan fanatik Syiah yang dikenali sebagai assassins dan menghancurkan kubu kuat mereka di pergunungan Parsi. Seterusnya, tentera Mongol berarak ke barat bagi menyerang Empayar Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Serangan tentera Mongol. Berbalik kepada contoh tadi, sambungannya, pada penghujung tahun 1257, Hulagu telah menghantar mesej kepada Khalifah Al-Musta'sim agar baginda membuka pintu utama kota Baghdad supaya tentera Mongol dan sekutu mereka iaitu Kristian dari Georgia dapat memasuki kota berkenaan. Malangnya, baginda telah membalas dengan berkata agar Hulagu dan tenteranya harus pulang ke tempat asal mereka. Hulagu berasa marah dan mengarahkan tentera Mongol untuk mengelilingi dan menyerang kota tersebut dari pelbagai arah. Akibatnya, mereka berjaya memasuki kota Baghdad dan membunuh tentera Abbasiyah dan majoriti rakyat. Tentera Abbasiyah hanya bertahan selama 12 hari sebelum mereka berundur kerana tentera Mongol terlalu ramai dan kuat. Setelah runtuhnya dinding tembok kota itu, tentera musuh berpusu-pusu masuk untuk mendapatkan harta dan barangan berharga seperti perak, emas dan permata. Berpuluh ribu tentera dan rakyat Baghdad telah dibunuh. Seterusnya, kesan kejatuhan Baghdad. Kejatuhan Baghdad adalah penunjuk berakhirnya Empayar Abbasiyah yang telah berusia ratusan tahun. Selepas Baghdad, tentera Mongol meneruskan perluasan kuasa mereka ke barat. Mereka berjaya menakluki Syria daripada Ayyubids dengan bantuan tentera Armenia dan tentera Salib. Tentera Mongol juga berjaya meluaskan kawasan taklukan mereka sehingga ke Palestin. Faktor kejatuhan Baghdad. Serangan Mongol merupakan antara faktor utama kejatuhan kota Baghdad. Hal ini adalah kerana mereka adalah kelompok manusia yang suka berperang, merompak dan menumpahkan darah. Mereka memakan apa sahaja yang mereka mahu dan suka melakukan perkara-perkara hedonisme permisif. Selain itu, antara faktor utama kejatuhan kota Baghdad adalah disebabkan oleh kelemahan pemerintahnya sendiri. Hal ini dapat dilihat apabila para pemerintah diperlakukan seperti boneka oleh bangsa Turki. Selain itu, para Khalifah Abbasiyah pada zaman terakhir pemerintahan lebih mementingkan kepentingan peribadi serta kehidupan yang mewah tanpa mempedulikan nasib rakyat di bawah pemerintahan mereka. Kesimpulan yang dapat kami pelajari daripada kisah kerajaan Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad ini ialah kita tidak boleh terlampau leka apabila berada di puncak pemerintahan. Hal ini kerana kerajaan Abbasiyah telah menguasai dunia berabad-abad lamanya. Namun apabila mereka leka sedikit, mereka telah jatuh dan menjadi sebuah negara yang lemah pada penghujungnya. Sekian, terima kasih.